Isu Rohingya perlunya dapatkan kemanusiaan yang hilang. Kejadian kira-kira 700 pendatang tanpa izin parti didakwa merusuh dan melarikan diri dari depo sementara imigresen Relau, Bandar Baharu Kedah pada 20 April lalu mengundang kenyataan keras daripada Kumpulan Penasihat Malaysia mengenai Myanmar, MAGM. Menurut laporan media, 528 daripada mereka merupakan tahanan Rohingya. Pengerusi MAGM Tan Sri Syed Hamid Albar berkata, tahanan Rohingya bukan penjenayah tetapi pelarian. Mereka melarikan diri dari pembunuhan beramai-ramai di Myanmar. Mereka melarikan diri ke Malaysia dengan bot rayot untuk memulakan kehidupan yang baru. Dan sebaliknya, mereka ditempatkan di kem tahanan di mana ketidakpastian yang lebih besar dan kekurangan kebebasan bergerak sepenuhnya memaksa mereka untuk melarikan diri, katanya dalam satu kenyataan. Beliau merujuk kepada laporan yang tidak disahkan bahawa rusuhan seperti yang disebut oleh pihak berkuasa dicetuskan oleh kematian seorang tahanan Rohingya yang tidak diberi rawatan perubatan yang mencukupi ketika sakit. Menurut MAGM, pelarian dari Myanmar termasuk Rohingya terpaksa meninggalkan tanah air mereka dengan melakukan perjalanan laut dan darat yang berbahaya untuk melarikan diri daripada penganiayaan, penyiksaan dan kematian. Pelarian Rohingya yang mencari perlindungan di Malaysia telah dikenakan penahanan berpanjangan dan keadaan buruk yang memaksa mereka melarikan diri sekali lagi. Bukan sahaja keadaan yang menyedihkan, ia tidak berperi kemanusiaan, ujar beliau. Syed Hamid mengingatkan bahawa sebelum ini Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam telah menggesa agar tahanan Rohingya dibebaskan daripada tahanan imigresen dan perlindungan sewajarnya diberikan kepada mereka. Membebaskan pelarian Rohingya daripada tahanan adalah lebih penting kerana mereka tidak boleh dihantar pulang ke Myanmar berikutan penafian kerakyatan negara itu kepada Rohingya menyebabkan mereka tidak bernegara. Oleh itu adalah satu tindakan ketidakadilan semula jadi yang tercela untuk menjenayahkan mangsa jenayah terhadap kemanusiaan, tegasnya. Beliau juga membangkitkan mengenai laporan Timbalan Menteri Dalam Negeri pada 17 Mac 2022 bahawa antara 2018 dan 15 Februari 2022 seramai 208 orang telah meninggal dunia dalam tahanan imigresen. Walaupun Malaysia atas sebab politik, keselamatan, sosial dan ekonomi tidak mengiktiraf pelarian secara sah, kami juga telah mempertahankan hak asasi manusia Rohingya di forum serantau dan antarabangsa. Selepas penemuan 139 kubur di sempadan Malaysia Thai pada 2015, tragedi Sungai Bakap menjadikan protes kami kedengaran hampa dan hipokrit, keluhnya. Syed Hamid berkata, Malaysia mempunyai peluang berkali-kali untuk menunjukkan dirinya sebagai sebuah negara di mana kedaulatan undang-undang dan hak asasi manusia diutamakan. Beliau melihat komen Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Pengarah Imigresen menunjukkan sikap tidak ambil peduli dan cakna dalam soal kehidupan pelarian Rohingya. Dalam hubungan ini, beliau mengingatkan kepada hakikat bahawa di mata masyarakat antarabangsa, ketiadaan tindakan selepas penemuan 139 kubur di Wang Kelian menyebabkan Malaysia diturunkan ke peringkat terendah dalam perdagangan manusia oleh Amerika Syarikat. Katanya ini akan membawa kemungkinan kesan jangka panjang tentang bagaimana pihak berkepentingan global menganggap Malaysia sebagai destinasi perdagangan dan pelaburan pilihan. Rakyat Malaysia perlu dimaklumkan bahawa penahanan tanpa kerakyatan dan migran paksa lain tidak boleh dipertahankan dari segi praktikal undang-undang dan moral, tegasnya. Berikutan itu, MAGM menggesa kerajaan untuk melaksanakan 6 perkara iaitu pertama, menjalankan siasatan bebas ke atas insiden dan tragedi Sungai Bakap, mendedahkan fakta kepada umum dan jika perlu, mengambil tindakan kepada mereka yang bertanggungjawab. Kedua, memberikan UNHCR dan Suhakam akses ke semua pusat tahanan imigresen untuk menemu bual tahanan yang tinggal dan memeriksa keadaan di pusat itu. Ketiga, bekerjasama dengan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian di Kuala Lumpur untuk melaksanakan penentuan status pelarian RSD bagi semua mereka yang dalam tahanan yang belum menjalaninya. Keempat, membebaskan semua tahanan yang selepas RSD layak mendapatkan UNHCR berserta syarat pentadbiran dan pengawasan. Kelima, memasukkan Rohingya dalam projek perintis alternatif untuk tahanan ATD kerajaan untuk kanak-kanak yang secara rasmi bermula pada Februari 2022 dan keenam, memperbaik keadaan di dalam pusat tahanan imigresen termasuk memastikan akses yang mencukupi kepada rawatan perubatan untuk tahanan. Demikian pandangan yang membezakan antara parti dan pelarian. Nah, kita sudah ada jentera, sudah ada pemandu. Namun, sehingga hari ini, siapa parti dan siapa pelarian masih kabur sehingga ia tidak mengundang simpati orang ramai terhadap pihak yang benar-benar daripada kumpulan yang teraniaya di negara asal.
Untuk rekod, pada 2 Julai tahun lepas, Malaysia telah diturunkan ke tahap 3 dalam laporan tahunan Perdagangan Manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat dengan alasan negara ini tidak memenuhi sepenuhnya piawaian minimum untuk penghapusan perdagangan dan tidak melakukan usaha yang ketara untuk berbuat demikian. Negara tahap 3 didapati mempunyai dasar atau corak perdagangan manusia tajaan kerajaan dalam program yang dibiayai oleh kerajaan. Bagaimanapun, kita tidak boleh terus tersepit dalam situasi begini kerana kedatangan beramai-ramai bangsa asing ke negara ini. Suka tak suka akan menimbulkan isu keseimbangan sosio-budaya yang rumit di masa akan datang. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.